Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat demi nikmat. Apa yang paling penting, nikmat kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung kupasan kita, masih lagi berkenaan tentang buku yang ditulis oleh Fadil Ustaz Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaqih hafizahullah taala. Kita masuk kepada poin yang ke-7, poin yang ke-6, yaitu alaihi ayyatawakkal 'ala Allah taala. Mestilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'tamid 'alaihi bil jalbin nafa' wa daf'id darar. Dan juga kita mestilah meyakini bahawasanya dialah sahaja yang boleh memberikan, menarik manfaat ataupun yang boleh menolak kemudaratan. Wa ya'allaqa qalbuhu billahi ta'ala. Dan hendaklah hati kita sentiasa berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita berkait rapat, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ada connection. Seperti mana internet ni, kalau kita tak ada connection, maka live ni akan terputus. Maka begitu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita kena rapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ta'liq, iaitu dia bergantung. Hati kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallima wa yaslama ila Allah amrahu ma'a fi'lil asbab. Dan menyerahkan kepada Allah segala urusannya, amrahu, urusan-urusannya, maksudnya urusan wabak ini adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a fi'lil asbab, bersama yang membuat sebab dan musabab. Sebab dunia ini tidak lain tidak bukan ada sebab dan musabab. Tidak mungkin bagi seorang itu dia boleh kenyang walaupun makanan terhidang di depan matanya, padahal dia sendiri tidak berusaha untuk dia mengambil makanan tersebut dan menyukkan dalam mulutnya sendiri. Itu contoh paling ringkas berkenaan dengan asbab lah. Contoh asbab, kita kerja, kita dapat gaji, ataupun kita kerja dengan kerja yang kita selesaikan, maka kita akan dapat, maka majikan kita wajib bagi kepada kita gaji. Kita pun wajib buat kerja tersebut untuk dapatkan gaji. Dan gaji itu untuk kita beli makanan, untuk kita beli segala keperluan hidup kita, keperluan hidup keluarga kita, anak isteri kita, dan seumpamanya. Itu contoh membuat asbab. Maksudnya kita serahkan Allah urusannya, itu urusan dari sudut hati. Bukan kita, maksudnya kita serahkan bulat-bulat kepada Allah SWT dari sudut diri kita, zahir kita, tapi sudut batin kita serahkan benda itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama kita mestilah cari, macam sekarang ni kita cari sebab musabab, bagaimana virus itu membiak,
bagaimana dia boleh membiak kepada orang lain, bagaimana dia boleh tersebar kepada orang lain. Maka kita perlu putuskan rantaian-rantaian tersebut. Tapi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, mana beliau berkata, beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah kami Allah, wa ni'mal wakil, dan dia ada sebaik-baik penolong, pembantu, wakil. Yang mana qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dicampakkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammad, dan ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina ma qala lahu an-nas, tatkala manusia berkata kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya manusia sekalian akan menghimpunkan kepada kamu, fakhshawhum, dan juga akan menakut-nakutkan kamu. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, maka kita cukuplah untuk kita Allah, dan beliau adalah sebaik-baik wakil. Wallahu ta'ala wa kafina wa mu'tamadna wa hafizana, fanatawakkalu alaihi wa nafawwidu amrina ilaihi jalla jalaluh. Allah Ta'ala cukuplah untuk kita, dan dialah tempat bergantung untuk kita, dan dialah yang memelihara kita. Maka hendaklah kita bertawakal kepadanya, dan kita serahkan urusan kita kepadanya. Dari sudut hati kita, itulah setelah kita lakukan segala macam usaha, segala macam ikhtiar, jikalau berlaku segala musibah ini, jikalau berlaku apa-apa saja perkara yang kita tidak ingini, yang kita khawatiri, maka cukuplah untuk kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil untuk hati kita. Bukan bermaksud kita mengabaikan asbab-asbab, tidak. Tapi untuk hati kita, supaya kita sandarkan segala-galanya ketentuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini Allah memberi manfaat, menarik manfaat, memberi manfaat, dan juga dialah yang menolak segala kemudaratan. Contoh, kalau kita terpaksa bekerja bersama dengan pesakit COVID misalnya, maka kita hanyalah berserah kepada Allah SWT. Sebab kita pun tak tahu, mungkin lambat laun kita akan dijangkiti ataupun tidak dijangkiti. Kita khawatir, tapi kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melakukan segala perkara yang dikehendaki oleh pihak KKM lah, pihak kementerian lah maksud dia, kan? Suruh pakai mask, suruh pakai apa lagi? Kalau bagi doktor dia kena pakai full protection dia tu. Maka setelah kita lakukan segala-galanya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hati kita merasa tenang. InsyaAllah hati kita tidak akan merasa sempit. Begitu juga untuk kita pun tak tahu akan datang macam mana keadaan, kan? Sama ada kita punya kerja kita macam mana, apa semua macam mana. Dalam keadaan rasa resah gelisah ini, kan? Apatah lagi bagi orang yang telah dapat berita-berita buruk, Allahu Akbar, kan? Maka cukuplah baginya, ulanglah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi doa ini tidak perlu diucapkan mengikut berapa banyak kita nak ucap pun tidak ada masalah. Zikir yang bagus, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh doa, kita boleh zikir benda ini dengan doa, dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan urusan kita kepada Allah
Kerana dialah sebaik-baik penolong untuk kita. Kenapa? Kerana manusia ini tidak ada yang lebih berkuasa daripadanya. Baru-baru ini kita dengar Presiden, kalau silap saya Presiden UK, United Kingdom, yang mana baru dijangkiti dengan penyakit ini, wabak ini. Kalau kita rasa rendah, begitu orang yang begitu kaya sekalipun, orang yang begitu berpengaruh sekalipun, boleh terkena penyakit wabak. Begitu juga keadaan ekonomi yang kita tahu sekarang ini macam mana keadaan, kan? Kita doa supaya semoga ia tidak menjadi lebih bertambah buruk lagi. Itu je. Kita doa semoga ekonomi bertambah pulih dan bertambah baik untuk kita, bertambah baik untuk keluarga kita, bertambah baik untuk masyarakat umum. Alhamdulillah, kita kena serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, alal muslim, kata setiap muslim, kata seorang Islam, ayyakthira min ad-du'a. Kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadarru' ila Allah ta'ala. Dan juga hendaklah kita merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yad'u li ikhwanihi al-muslimin. Dan hendaklah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang muslim. Saudara-saudara kita yang muslim. Wa yaqulu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah kita seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk benda-benda yang doa-doa yang berat yang matur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu daripada baras, penyakit baras. Baras ni apa? Baras ni sopak, kusta, wal junun, dan juga gila, wal juzam juga kusta. Sopak dan kusta ni, antara baras dengan juzam ni adalah sopak dengan kusta. Wa min sayyi'il asqam, dan juga daripada penyakit-penyakit yang berat. Penyakit yang berat, kanser, barah dan seumpamanya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi doa ini adalah doa yang sangat-sangat baik untuk kita doa. Selain daripada doa ini, kita boleh doa macam-macam doa. Kalau kita tak ingat doa ini, kita doa dengan mafhum dia pun tak boleh. Ya Allah, lindungilah aku meminta perlindungan kepadamu, atau lindungilah aku daripada penyakit-penyakit sedemikian. Kita boleh tambah tu wa virus corona. Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui. Cuma kalau kita doa dengan doa Nabi SAW ini, dia lebih koneksinya dengan Allah SWT lebih rapat lagi lah, sebab kita bukan sekadar berdoa, tapi kita juga hidupkan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berdoa dengan doa yang lafaz yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak mampu, boleh kita berdoa dengan doa-doa bahasa Melayu pun tidak ada masalah. Kan, lepas kita solat, kalau kita solat sunat, kita boleh berdoa, kan, dengan doa-doa seumpama ini. Begitu juga wa'alal muslim ayya'ni bil adhkari syar'iyyah fi sabah wal masa'. Boleh kita banyakkan dengan zikir-zikir pagi dan petang. Qira'atul mu'awwidzat, dan juga membaca mu'awwidzat 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Wa surat al-ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad,
Wa ayatul kursi, dan juga ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis. Wal ayataini min akhir suratul Baqarah, dan juga dua ayat daripada akhir surah Baqarah, ayat daripada amanar Rasul. Billah min amanar Rasul, min Rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini antara protection kita, senjata kita, perisai kita dan sudut batin kita untuk kita lindung diri kita daripada wabak tersebut. Dan juga adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Banyakkan baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Sebut di sini 3 kali. Ini untuk pagi 3 kali, petang 3 kali. Begitu juga jika pagi dan petang yang lain. Kalau kita nak tambahkan, ini cuma disebutkan secara ringkas saja. Boleh baca dari asbahna wa asbahal mulku lillah sampai ke akhir. Boleh baca hanya sekadar Bismillahirrahmanirrahim. Bergantung kepada masa yang kita ada, apa waktu yang kita mampu lakukan, yang kita ada. Wa qiraatul Quran, dan juga banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran itu merupakan syifa, penyembuh bagi segala penyakit. Kita sekarang ni banyak baca Quran supaya dengan itu Allah lindungi kita daripada wabak ini, dan Allah Ta'ala cepatkan apa? Angkat balik ini, angkat wabak ini daripada negara kita. Dalam masa yang sama juga kita berdoa, kita baca Quran ini adalah bertujuan untuk memperbanyakkan amal-amal yang saleh. Kalau kita dah tak ada apa yang kita nak buat, waktu inilah kita banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir dengan zikir pagi petang, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati kita sentiasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita boleh jadikan adab tidur, boleh buka macam mana Rasulullah buat adab tidur. Kita je baca ayat kursi dan seumpamanya, ada dalam itu. Boleh kita cari adab tidur yang mana Nabi SAW ajarkan. Semua ini adalah untuk kita melindungi diri kita daripada wabak. Kemudian yang seterusnya, yang ke-8, alal muslim ayyahsana dhanna billahi ta'ala. Kata seorang muslim, hendaklah dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Min dzalika anna Allah Azza wa Jalla ma khalaqa mithla hadzal virus. Kerana Allah Ta'ala juga yang menjadikan virus ini. Wa ma awjada mithla hadzal awbi'ah illa li hikmatin balaghah. Tidaklah Allah jadikan benda ini, mewujudkan perkara ini, melainkan untuk hikmah yang mendalam. Wa ghayatin wa maqsadin azim, dan juga tujuan dan maqasid, tujuan yang agung. Wa maslahatil ibad wal balad, dan juga untuk kemaslahatan hamba-hambanya dan juga negeri. Min tamayyizil khalq wa tamhizid dzunub wa takfiril khataya, daripada untuk nak membeza-bezakan antara hamba-hambanya. Maksudnya nak tahu hamba ini macam mana keadaan dia dengan ujian ini, adakah dia bertambah kufur, atau dengan ujian ini dia bertambah syukur, adakah dengan ujian ini dia makin dekat kepada Allah, atau dengan ujian ini dia makin jauh dengan Allah SWT. Adakah dengan ujian ini menyebabkan dia menjauhkan diri dengan Allah, atau dengan ujian ini dia makin dekat kepada Allah SWT. Sama ada ujian itu, ujian yang wabak itu, ataupun ujian yang berada di samping wabak tersebut. Itu zaman sekarang ini bukan sekadar ujian, bukan sekadar wabak,
Begitu juga ekonomi yang dikatakan bakal melalui kemelesetan yang begitu dahsyat. Ini pun adalah rentetan daripada wabak itu sendiri. Dan juga dengannya akan menghapuskan segala dosa-dosa dan mengkifarakan segala kesalahan. Wa takfirul khataya. Sebab itu bila mana kita banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak menghadap Allah, banyak melakukan amal saleh, maka nescaya dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak amal kita dan makin ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rif'atud darajat wa taubah wal inabah wa rudu' ila Allah azza wa jalla. Dan untuk mengangkat darajat dan juga untuk bertaubat dan juga untuk kembali kepada Allah azza wa jalla. Boleh jadi dengan sebab daripada ujian-ujian ini, sebab daripada wabak ini, berapa ramai manusia yang dulu tak jenguk ke masjid, tak jenguk ke surau, kini makin rasa rindu dengan masjid dan surau. Walaupun tak dapat nak masuk ke surau, tapi dah rasa rindu. Mudah-mudahan dengan sebab wabak ini, lepas daripada wabak ini keluar, masjid dan surau kita akan bertambah hidup. Amal-amal sunnah makin akan mekar, berkembang. Orang akan mulakan mencari hadis-hadis yang sahih untuk diamalkan, untuk diutamakan. Kita tak tahu apa yang Allah nak bagi hikmah di sebalik wabak yang melanda ini. Jadi banyakkan sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalan dah mati, walaupun dah tak nampak jalan, tapi sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jalan tu dah mati sebab Allah Taala dah takdirkan kita jalan tu dah mati. Tapi kita nak juga lalu jalan tu. Kita terpaksa kona. Dan di sebalik kona itu mungkin ada di sana rahmat yang sangat-sangat besar yang Allah nak bagi kepada kita. Dan kita tak tahu. Kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang sedangkan kamu benci dengan perang tersebut. Fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi benda yang kamu benci itu bahwa khairul lakum, dia adalah baik untuk kamu. Fa'asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi benda yang kamu sangat-sangat suka itu iaitu tak berperang, duduk di rumah. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita sekarang ni berperang, kita adalah duduk di rumah lah. Berperang dengan wabak. Wa huwa syarrul lakum, dia adalah buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu tak ketahui. Jadi sama-sama saling kita menasihati antara satu sama lain dan supaya kita bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah sama sekali kita merasa buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita sangka baik dengan Allah Subhanahu. Bersikap positif. Orang zaman sekarang juga. Bersikap positif atas apa saja yang melanda. Bukan menafikan negatif itu, tapi meyakini setiap negatif itu adanya positif. Adanya benda yang baik yang Allah nak bagi. Begitu juga dikatakan di sini dalam hadis Al-Qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, iaitu hadis yang sahih. Allah berkata, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazunnu bi ma syaa. Aku adalah dalam sangkaan hamba-Ku dan falyazunnu bi ma syaa, maka dia akan mengikut apa yang disangka. Dalam hadis ini bukan bermaksud bahawasanya dia ada beza dalam isu ini, dalam isu sangka baik bulat-bulat kepada Allah. Dan kita sangka baik tapi kita buat benda yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangka baik
dengan Allah SWT supaya hati kita Allah lapangkan daripada sempit, Allah buka bagi lapang. Kan? Sebab dengan kesempitan tu kita tak akan nampak jalan, tak akan nampak solusi. Kan? Tapi bila mana kita dibukakan hati kita oleh Allah SWT, kita akan nampak betapa banyaknya jalan yang Allah bagi kepada kita. Bukan bermaksud bahawasanya macam mana maksudnya? Iaitu kita boleh buat apa sahaja tapi kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita menipu orang, walaupun kita buat apa sahaja tapi kita sangka baik dengan Allah SWT, bukan begitu. Dan bukan bermaksud bahawasanya ia menghalalkan kepada kita untuk buat benda-benda yang jahat dengan alasan kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Tapi ini banyak, hadis ini lebih kepada kalau kita dalam keadaan tidak ada putus asa, dalam keadaan kita kesempitan, maka kita itu banyakkan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana para ulama dahulu, mereka walaupun di penjara dan seumpamanya, mereka boleh jadikan tempat-tempat yang mana orang kata tempat-tempat negatif, tempat-tempat yang mana tempat tersebut tidak memberikan cahaya untuk mereka, untuk kita secara zahirnya, tapi untuk mereka itulah peluang, itulah kebaikan. Macam mana contoh seperti mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau ni dia di penjara, dia karang buku dalam penjara. Ibn Qayyim pun begitu juga. Ibn Qayyim berguru dengan Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, berguru dan menulis buku di dalam penjara. Itu antara hikmah lah. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tak kala dia sedang menjawab jawatan qadi, qadi bukan qadi biasa, iaitu hakim di Yaman, tiba-tiba dia difitnah, bahawasanya dia kelompok Syiah, dan akhirnya dia digiring ke Baghdad. Rupanya di Baghdad itu dia bertemu dengan Imam Abu Hanifah dan dia berguru, dan dia menjadi bahkan lepas daripada itu menyebarkan mazhab Syafi'i di sana. Jadi benda yang kita nampak negatif itu tidak mestinya negatif. Boleh jadi ini yang positif. Berdasarkan kepada bagaimana sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain daripada hadis Jabir, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah kamu salah seorang daripada kalian kamu mati melainkan kamu bersangka baik dengan Tuhan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya dalam keadaan begitu kritikal, kita hampir nak masuk ICU dan bila-bila masa dia boleh dipanggil oleh Allah SWT. Ketika itu, sekalipun dalam keadaan begitu dahsyat macam itu sekalipun, wajib untuk kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin ketika itu kalau kita banyak dosa, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Sebab kadang-kadang macam orang katakan, panduan tahun akhir adalah panduan yang paling malang sekali. Sebab dia akan bila-bila masa dia boleh digantung. Tapi dari sudut yang sisi yang lain, kadang banduan penjara bila akhir ni antara banduan yang paling beruntung sekali. Sebab apa? Sebab dia tahu waktu bila dia akan, maksudnya dia dah tahu ketika itu bila dia akan digantung, bila-bila masa itu. Tapi dia dah tahu tempoh masanya, lebih kurang berapa hari. Dia akan tahu. Dia akan tahu bila mana dia masuk bilik akhir itu, dia akan tahu. Dan ketika itu dia ada kesempatan masa untuk dia bertaubat kepada Allah SWT. Berbanding dengan kita yang mana tak tahu waktu bila kita punya akhir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu waktu bila. Jadi mungkin kita lalai, mungkin kita leka, dan kedua Allah Ta'ala rentak nyawa kita. Alhamdulillah. Kita tak tahu.
Kan? Jadi itulah katakan benda-benda yang kita nampak negatif itu boleh jadi positif. Boleh jadi banduan. Banduan tu paling jahat kat dunia ini sekarang. Sekarang banduan tu paling jahat. Kan bukan saya nak kata kita ni lebih baik lebih jahat dari banduan. Tak. Maksudnya boleh jadi orang yang kita sangka lekeh tu, banduan tu, yang jahat tu, membunuh orang apa semua tu. Kita dah nampak dia tu jahat. Dia tu sebagainya itu penjenayah dan seumpamanya kat dunia ini. Tapi kita tak tahu bila mana dia akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita, mungkin di akhirat kelak. Bahkan dia lebih tinggi darjat dia daripada kita mungkin. Kita tak tahu. Allah Ta'ala yang ubah hati manusia. Jadi kita kena banyak sangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi kita ambil 1, 2. Okey, dah cukup 8. Jadi cukup sekadar ini untuk kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang memberi manfaat buat yang mendengar, dan juga dia lebih memberi manfaat buat yang berkata-kata di hadapan. Dan baik kita daripada Allah SWT yang nama dan Tuhan itu atas kemenangan diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak kalau ada salah kata, tersilap dan terkesah bahasa. Yang kita akhirnya atas kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah